Setelah 15 tahun kita bersama, kau kekal berada di sisiku. Gambar dekat tepi pokok tu. Kau nak beritahu anniversary kau yang ke-15. Lepas tu orang lantak lah kau, tak sampai 16 lah kau. Apa macam? Tak, ni cakap betul ni. Orang doakan, ini saya cakap betul. Ada orang, kawan tu baru bercerai. Menangis-nangis lagi ni. Jantan tak guna, mati lagi baik. Mampulah kau, dia kata kan. Lepas tu buka-buka Facebook, nampak gambar kita. Sesungguhnya kau lah segalanya bagi hidupku. Otak kau, dia kata. Mampulah kau, dia kata kan, doa. Nampak? Nak ke tak orang doa macam tu? Kalau tak nak, jangan share-share. Ingat tak dulu, zaman dulu, zaman 10, 12, 36, ingat tak zaman tu dulu? Zaman Kodak dulu lah. Kan, yang miskin 10 atau 12. So, yang sederhana 24 kan. Kemudian yang kaya 36. Ingat tak? Mengigil-ngigil nak pasang filem tu. Pap tap cap cap. Maknanya okey tu. Kan? Lepas tu berdebar ambil gambar. Pilih sebab kita tahu peluang kita 36 aja. Kita bukan main ambil aja gambar. Hari ni kau boleh ambil gambar. Assalamualaikum ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih banyak kepada Cik Alif selaku pengerusi acara pada hari ini. Bahagia Senior Vice President kita Encik Azman Ridwan. Itu juga pada Encik Saudin, Encik Fauzi, Puan Aida, Puan Isma. Jadi lebih kurang macam tu je nama bagi kat saya. Saya ni dulu suruh baca, saya baca lah kan. Alhamdulillah. Seterusnya semualah. Pegawai kanan dan kiri UMP Holdings. Seterusnya tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, hari ini kita membicarakan soal integriti. Integriti ni kadang-kadang ada orang salah faham. Bila dia sebut tentang integriti, kadang dia terbayangkan rasuah saja. Sebenarnya dia lebih daripada itu. Dia meliputi seluruh aspek kehidupan. Itu sebabnya kalau kita tengok dekat Banting ni pun ada beritahu, integrity is when integrity means you are reliable and trustworthy. Kan? Semua dia beritahu. Makna menyeluruh betul. Semua perkara. Reliable, maknanya boleh diharapkan. Trustworthy, boleh dipercayai. Kadang-kadang kita sebut perkataan yang bombastik, fahamnya tidak kadang. Nak menjadi seorang yang berkredibiliti. Kredibiliti itu apa? Kan? Punya dia berasal daripada perkataan I credos, yang bermaksud I believe. Jadi kredibiliti itu keboleh percayaan. Baik kurang trustworthy jugalah. Jadi kita macam tu jugalah dalam hidup kita ni. Kan? Jadi kalau kita tengok manusia ni kena faham kekayaan yang paling kaya ialah akal. Kemiskinan yang paling besar ialah bodoh. Keburukan yang paling buruk ialah terpesona pada diri sendiri. Dan semulia-mulia kelakuan ialah akhlak yang baik. Itu cerita dia. Kekayaan yang paling besar adalah akal. Kemiskinan yang paling besar ialah bodoh. Keburukan yang paling buruk ialah terpesona pada diri sendiri. Dan juga semulia-mulia kelakuan ialah akhlak yang baik. Itu sebab dia cerita tadi tentang integriti ini cerminan iman kan. Cerminan iman dan kepribadian. Kepribadian maknanya akhlak tu kena baik. Jadi kita kena tengok macam mana pula dia jadi macam tu Kenapa pula dia jadi macam tu? Jadi ada kaitan. Kenapa kita kata akal ni? Sebab akal kita ni kena menilai benda ni boleh memudaratkan ke tidak. Kalau benda tu benda baik, kita akan buat. Kalau benda tu tak baik, kita sepatutnya tak buat. Itu akal, orang yang ada akal. Tapi kadang-kadang nafsu dia melampaui akal tu, dia buat juga benda yang boleh merosakkan. Itu sebabnya kalau kita tengok, dah pun disebutkan di dalam Al-Quran, kan? Semenjak pada zaman
semenjak diciptakan Nabi Adam alaihissalam lagi, yang mana Allah Ta'ala memberitahu kita bagaimana kalian, yang bermaksud dalam satu ayat surah Al-Baqarah ayat 28 bermaksud, bagaimanakah kalian tergamak kufur mengingkari Allah, padahal kalian dahulunya mati sebelum lahir, kemudian Allah menghidupkan kalian, setelah itu dia mematikan kalian, kemudian dia menghidupkan kalian pula pada hari akhirat, akhirnya kalian dikembalikan kepadanya untuk diberikan balasan bagi segala yang kalian kerjakan. Maknanya ayat yang paling penting memberikan balasan pada setiap yang kita buat. Dalam surah Al-Hasyr ayat yang ke-18 memberitahu hendaklah setiap orang melihat apa yang dia kerjakan untuk hari esok. Apa yang kita buat untuk hari akan datang yang akan dikira, akan dihisap ni. Akan dipastikan, dihitung kira. Bila Allah Ta'ala mengumumkan dengan ini mahkamah mahsyar dibuka, maka berbarislah orang kat depan kita. Berbaris kat depan kita ni. Sebab apa? Masing-masing nak menuntut hak dia. Masa tu tengoklah, oh tak apa, amalan aku banyak ni. Amalan aku banyak. Kita buat baik, kita semayang, kita apa semua banyak ni. Tapi rupa-rupanya sebabkan ada keburukan yang kita buat yang ada kesannya pada orang lain. Contoh, paling senang, orang interview, dia pun interview, tapi dia pakai kabel. Dia pakai kabel, dia dapat kerja. Wah, bodohnya melantun. Kan, orang yang sepatutnya dapat kerja tak dapat kerja, kita ambil hak orang lain. Orang tu beratur. Orang tu beratur. Sebab dalam tu rupa-rupanya tanpa sedar hak dia dah diambil. So dia minta hak dia balik. Contoh macam tu. Kan? Jadi banyaklah, nanti saya akan share lah antara kisah pasal temuduga ni. Banyak. Kemudian begitu juga. Kan, dalam isu, contoh kita ambil hak orang. Kita pergi dekat pejabat pos. Kita pergi kat dulu-dulu kan kita bayar bil sebelum kita bayar online ni. Kan kita pergi kat sana ada urusan dekat kaunter kan. Kita pun ambil 1563 kaunter 5. Kita tengok berapa lagi? Ada 100 orang lagi baru sampai turn kita. Tapi rupa-rupanya kat kaunter tu orang kampung. Sebelah rumah mak ayahnya, sebelah rumah mak ayah kita. Dia kata, kita pun datang, pergi. Ya cik, konon-kononnya dia nak berusaha pub, kita settle. Kita masuk dengan bangganya kita cerita dengan orang. Punya ramai orang tadi, alhamdulillah aku dapat di depan, nasib baik dari orang kampung. Dia tak sedar, benda tu pun akan dituntut. Sebab kita mengambil hak. Ada orang tu pada pagi sampai tadi tu. Dia punya lah nak cepat. Alamak, ada 30 orang. Sekali tengok orang baru sampai direct, dia pergi dekat kaunter. Contoh, tanpa kita sedar, kita ambil hak orang. So, ini pun disebut sebagai integriti. So, bila kita sebutkan tentang integriti ni bukan hanya isu rasuah semata-mata, tapi segala perkara-perkara yang baik adalah merupakan integriti. Dan integriti ni berasal pada perkataan integer dalam istilah struktur binaan bangunan kejuruteraan engineering, iaitu maksud dia kekukuhan dan keutuhan struktur binaan. So kalau dalam kita menyebut tentang integriti, kita kena faham maksud integriti adalah kejujuran, ketelusan, keutuhan dan kesempurnaan. Kejujuran, ketelusan, keutuhan dan kesempurnaan, itu adalah integriti. Itu sebab Nabi sebut dalam pekerjaan ni kan, dalam bab bekerja ni Nabi kata sesungguhnya Allah sangat suka hambanya bila melakukan satu amal pekerjaan dilakukan dengan baik, teliti dan sempurna. Baik, teliti dan sempurna. Jadi macam mana pula kita ni boleh cakap alah biasa lah Melayu. Ayat Melayu biasa lah kan. Kalau kontraktor kan, cakap kontraktor Melayu dengan kontraktor bukan Melayu, ada beza tak? Beza. Mesti ayat tu keluar. Kontraktor Melayu biasa. Rumah saya mana? Dia buat bumbung sengit. Kan? Kalau tengok ni bukan cerita ni, dalam TV Al-Hijrah. Program My House. Kalau tengok saya jadi host tu, yang repair rumah orang susah tu. Kontraktor Melayu kebanyakan Semenanjung ni fail yang buat dan keluar dalam TV tu. Kebanyakan. Ada satu negeri tu je saya tak nak sebut. Alhamdulillah kontraktornya bagus. Sebab walaupun kita bagi peruntukan, repair je, bukannya peruntukan buat satu rumah baru. Repair, kita siapkan setiap rumah tu 25,000. Ada yang bilik tak ada, kita wujudkan bilik. Ada yang tak ada bilik air satu, kita wujudkan bilik air. Kemudian kita perkemaskan, rumah tak ada shilling, kita buat shilling. Ada satu rumah tu 7 beradik, tapi biliknya ada satu saja. Bilik mak ayahnya, bilik yang lain tu untuk tukar baju saja. Tak ada bilik tidur, bergelimpangan atas lantai, kita buat bilik.
25,000 kita peruntukkan setiap rumah. Tak banyak lah, tapi cukup lah untuk ubah suai untuk repair. Itu pun masalah. Buat tembok depan sebab tak nak binatang masuk. Sengit tembok tu. Bayangkan, dia tak payah pakai penimang air tu pun. Dia agak-agak aja. Tu yang geram tengok tu. Tu yang kalau tengok waktu yang dia zoom sebelum dan selepas tu, kalau yang lama tunjuk tu maknanya okey. Kalau zap sebelum selepas zap saya cepat pergi tempat lain kan. Maknanya problem tu memang sengit, tak betul. Geram tengoknya. Macam mana cakap? So maknanya kalau ikutkan Nabi letak standard tadi, Allah sangat suka hambanya kalau buat satu amal pekerjaan buat dengan baik, teliti dan sempurna, maknanya itu standard Islam. Yang tak baik itu bukan standard Islam, standard Melayu. Dia kalau Melayu Islam patutnya bagus. Macam hari ni kan, Melayu Islam bagus. Datang on time. Kan. Nampak tu? Duduk dengan kemas, standby, steady, relax. Macam tu kan. Dah bersedia. Tak sabar-sabar nak dengar ceramah. Lepas tu penuhkan tempat duduk belakang. Itu memang standard orang Melayu. Dia sanggup penuhkan yang belakang tu. Lepas tu petikai. Kenapa dia orang boleh duduk kursi besi ya? Kita kursi plastik. Contoh lah kan. Yang atas tu lagi pula duduk sofa. Contoh lah kan. Sebab kena faham. Kena faham. Kerusi ni menggambarkan tanggungjawab. Nampak? Kita duduk belakang, tanggungjawab tak besar. Kita cuma gelak aja. Kan? Gelak dengar macam tu je. Dan kalau balik pun orang tak perasan. Yang depan ni kencing pun tahan. Nak cakap apa? Sebab dia administrator, dia lain. Dia pentadbir. Dia ada tanggungjawab lagi besar. Yang atas ni lagilah keras macam ni. Buat apa? Duduk atas tak buat apa kan? Dia jadi mereka perkenalkan, lepas tu dia dengan segala hormat dia silakan untuk itu je dia buat kan. Tapi dia tak boleh turun, dia kena duduk situ. Rasa menyesal pula dia kata kan. Tapi maknanya setiap orang ada peranan. Macam tu juga kita dalam tempat kerja kita semua ada peranan. Tapi bila sebut baik, teliti dan sempurna, kerja kena kerja betul-betul. Bukannya main-main, bukannya cincai-cincai, bukannya asbol. Tu asbol, asal boleh kan tak ada. Janji siap. Kira tu janji buat, apa masalah kau? Tu kan kadang ada orang pertikaikan. Tapi itulah masalahnya. Dan begitu juga Allah Ta'ala berfirman, tiap-tiap yang bernyawa pasti akan merasai mati, bahawanya pada hari kiamat sajalah akan disempurnakan balasan bagi kalian. Ketika itu siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke syurga, dan sungguhnya dia telah beruntung. Dan ingatlah bahawa kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Surah Al-Imran ayat 185. Kesenangan yang memperdayakan. So dalam tempoh yang sementara dunia ini sementara sifatnya. Apatah lagi yang ada dalam dunia. Maka dalam sementara kita akan mati, maka bersedialah dengan perkara-perkara yang baik kita boleh buat. Kan? Nah, pagi ni satu perkara yang menggembirakan. Kita ada program ceramah pada jam 10 pagi. Bermakna antara 10 sampai pukul 12 ni sudah tentu perkara yang menggembirakan. Kerana kita tak payah kerja. Kan? Sebab kita dengar ceramah saja. Dengar ceramah. Kan? Tapi ada orang yang muka tak berubah ni. Aduh, yang tu tak siap lagi ni. Aduh. Kurang pula habis ceramah ni. Ada yang macam tu. Sebab banyak sangat benda nak siap, nak pula menjelang bulan 12 ni ramai yang dah nak bercuti. Dia nak bercuti, dia kena siapkan kerja dia cepat. So sebabnya dalam bab belanjawan pun, dalam bab bajet kan, setiap department dekat dalam Malaysia ni, dan tak kisahlah sektor kerajaan ke tidak, bila kita buat perbelanjaan, kita bajet minta tu, minta ni. Kadang-kadang ada orang baru nak habiskan. Pada bulan 12 ni baru nak ketegeh-hegeh nak habiskan bajet yang diminta pada tahun sebelumnya. So no more Christmas shopping. Suppose macam tu. Patutnya bila kita rancang, patut bulan 12 ni dah tinggal mungkin dalam 10% aja duit yang kita belum habiskan. Bukannya banyak lagi. Patut tegeh-hegeh nak habiskan. Maknanya perancangan kita tak betul. Kan? Jadi sebenarnya dalam belanjawan ni kena jaga, kena bajet betul-betul. Kan? Dan kita pun berdebar-debar. Kan? Kebanyakan penjawat awam pula berdebar-debar. Sama ada yang diluluskan oleh Perdana Menteri yang lepas, adakah akan diteruskan dengan Perdana Menteri yang sekarang? Sebab yang diluluskan dulu RM700. Tapi adakah
akan dinaikkan seperti negeri-negeri yang lain, seperti memberi 1,000, 1,500, 2,000 setakat ni yang sedengah di negeri-negeri yang lain. Jadi kalau setakat 700 tak payah kata orang tu kan. Kan apa benda kan, bukan nak berpertikaikan. Syukur-syukurlah. Cuba kalau menteri bagi gaji 700, kau bersyukur ke tak cakapkan dia? Pandai suruh orang bersyukur. Kau pun gaji pun, kalau turun menteri, kalau turun gaji pun berapa ke turun gaji menteri? Dia cakap cerita kan. Dia cakap betul kan. Saya bukannya apa, ni bagi contoh. Contoh yang berlaku di negara New Zealand, bukan di sini, dia bukan di Malaysia, bukan di New Zealand, Uganda, Zimbabwe, Burkina Faso, macam tu. Jadi tak adalah, tapi alhamdulillah lah, kita pun rasa syukur sangat. Hari tu telur tak ada, hari tu telur payah nak jumpa, bekalan telur tak ada, angkat sumpah Perdana Menteri tiba telur banyak, tak tahu berapa hal. Jadi makna kata kita faham dah itu memang perangai orang berniaga. Perangai berniaga bukan isu sesiapa yang apa, dan maknanya ada orang yang pihak tak tanggungjawab menyorokkan telur. Itu je. Walaupun apa, tapi alhamdulillah kita, cerita integriti merupakan satu isu yang diperkatakan sepanjang pilihan raya yang lepas. Integriti. Tapi tanyalah dia orang, integriti tu maksudnya apa? Tanya dia. In fact, you all lagi pandai daripada dia orang, dia maksud integriti ni. Tanya integriti apa? Ya Allah, rasuah ni. Tengok, rasuah yang dia tahu. Itu saya kata tadi, integriti bukan hanya isu rasuah saja, kekemasan, cara kita bercakap, cara kita bertutur, kebaikan, akhlak kita, perangai kita, adab kita, kan? Bila nampak tetamu disambut, tu maknanya macam itulah, tu adab lah tu. Datangnya disambut, baliknya diiring, tak ada ditanya-tanya, bila ada disebut-sebut, maknanya orang baik lah tu. Kan? Datangnya disambut, baliknya diiring. Itu ciri-ciri orang yang baik. Datang disambut, balik diiring. Tak ada ditanya-tanya, bila ada disebut-sebut. Itu orang yang baik. Contoh, kalau kita buat jamuan makan kan, masing-masing buat jamuan kenduri kat rumah kan. Betul atau tidak? Bukan semua orang yang kita sambut dia daripada pintu bawa masuk dalam. Betul tak? Bukan semua orang. Melainkan orang yang baik dengan kita betul. Ya Allah, kau datang. Tu bawa dia masuk dalam kan. Nampak tak? Betul mana baik dengan dia. Bila ada dia sebut-sebut tu makluman semua ni kawan saya daripada sekolah rendah ni, dia tunjuk cerita, nama dia sebut-sebut bila dah ada. Bila tak ada tu tanya, kau kat mana dah? Kau kat mana dah? Dia tanya. Dia dekat mana? Saya tak sampai lagi ni. Kan? Kemudian baliknya diiring, hantar sampai kat kereta, buka pintu, tolong tutup pintu, elok drive. Dah sampai nanti beritahu. Punya baiknya. Tu maksud saya tak cakap saya, tapi maksudnya nak beritahu itulah ciri-ciri orang yang baik. Orang kat sini pun macam tu, belum sampai lagi dah standby. Bagus betul. Dah standby dah dekat parking. Dalam banyak-banyak parking aku tak dapat parking berbumbung. Tak apalah. Macam mana? Aku nampak ada kosong tadi yang satu tu, yang vice president yang seorang tu kosong. Kalau dia tak datang, apa salahnya aku masuk situ? Tapi tak apalah, fahamlah kan. Fahamlah. Level kita alih kun je. Macam mana kan? Macam tu je. Jangan, kita kena belajar bersyukur dengan apa yang ada kan. Macam tu. Tapi okey lah. Dulu waktu saya bawa Azia tu, Azia tu makluman semua. Ada orang cakap, alah Samsul debat ni bawa Azia ni cover-cover je. Tak ada, betul. Saya memang suka. That's my favorite car. Azia. Wah, bayangkan sekarang ni mileage dia 330,000 km. Satu Malaysia aku bawa Terengganu apa semua. Daripada terjadi bersikal dah, punya kecil kan. Tak ada. Bagus kereta tu. Minyak jimat, isi banyak kali. Parking senang. Tapi ceramah dekat UTM Jalan Semarak tu, lepas tu pergi parking kat UTM Resident, dia boleh claim kereta aku. Kau hajar betul. Teruk betul dia orang ni. Kan, agak-agak je tengok kereta-kereta lain pun kereta besar-besar tu, susah juga orang ni memandang kepada level kereta tu kan. Kereta tu jangan main nampak kecil tu, ada reverse camera. Ada leather seat. Sound system di dalam tu macam mana? Terbaik. Jangan main-main. Tinted gelap terpaksa kan. Sebab tinted gelap memang terpaksa. Sebab kalau tidak orang tak boleh kawal perasaan kat traffic light tu. Hambal dia tadi pagi tadi saya sarapan dekat hotel pagi tadi kan. Saya nampak, walaupun saya ambil saya dengar tu orang tu cakap, Dik, tu Samsul debat, tu Samsul debat. Maknya cakap dengan anak dia, tu Samsul debat. Mana anak dia? Tu Samsul debat. Lepas tu bila bergambar dengan saya, kata dia cakap apa? Itulah dia daripada tadi nampak Samsul debat. Hal maknya nampak ingat aku pakak kau kan. Dia gemar menyalahkan budak yang tak tahu apa-apa kan. Itu masalah ni kan. Tapi tak apalah.
Tak berintegriti lah tu. Ngaku dah terang. Saya suka betul dengan rancangan ustaz ni. Itu dah lah. Satu lagi ayat kau kan. Tinggi ni. Salah ke aku tinggi? Kau banding dengan alim ni memanglah. Kan? Bukan baru hari ni tinggi, dah lama tinggi masalah ni. Ya kan? Jadi itu sebabnya. Dia integriti ni simple je. Walau kalau kita naik kereta, kita nampak lampu isyarat tu. Nampak merah. Kita nak berhenti ke tidak? Tu soal dia. Dengan tahap pukul 3 pagi. Tak ada satu umat pun melintas. Ada seekor lembu tu pula kebetulan. Relax. Dia lalu. Dia langgar lampu merah. Kan? Jadi kita macam mana? Kalau aku langgar lampu merah ni, aku dengan lembu ni lebih kurang je. Tapi orang tak ada ni. Kat belakang tu macam muka tak puas hati. Tu sebab waktu saya pergi Melbourne dulu. Cerita. Bukan Melaka tau, Melbourne. Waktu saya pergi Melbourne, saya pergi dekat, masa tu ceramah di Victoria Institution, ada satu tempat lah, Dewan VI tu, saya ceramah kat sana. Penganjur di Singaporean. Lepas tu bila saya ceramah hari pertama, second day tu baru mak saya dengan wife saya sampai. Jadi bila mak saya dengan wife saya sampai, dia terus masuk dekat bilik penginapan lah. Bila masuk bilik penginapan, dia nampak kat depan tu macam ada fresh mart kan. Dia nak pergi kat fresh mart tu. Bila pergi kat fresh mart tu, dia pergi. Tak ada traffic light tau. Dia cuma ada laluan pejalan kaki je lah untuk melintas jalan. Zebra crossing tu ada lah. Jadi sampai kat situ, semua kereta tu daripada jauh, mak saya dengan isteri saya tunggulah kereta tu lepas. Kereta tu berhenti. Lepas tu lama ke panjang, kenapa dia berhenti ya? Mak saya fikir. Kenapa dia berhenti? Kan? Ingat tunggu dia jalan kan? Salah tu. Lepas tu wife saya kata, mak dia suruh kita jalan lah. Kata. Suruh kita melintas ni kata. Dan dia bila dia berhenti tu, dia tak ada cakap. Tak ada. Dia tak macam tu. Dia duduk tu, dia duduk macam tu. Buat muka selamba macam tu. Yang mak saya kata, dia suruh buat apa ni? Asal dia berhenti? Panjang tau. Dan dia tak ada horn pun. Tin. Tak ada. Itulah di sana. Jadi itu cerita integriti. Dia hormat orang berjalan kita, menyambung nyawa. Lepas tak? Dengan kelajuan tu gagap boleh lepas tak kan? Ni kalau aku lepas, anak aku tak lepas. Oh jangan nanti kan. Ni slow dengan tahap. Kau slow. Nanti kan. Susah kan sekarang ni. Tu di Malaysia ni lain. Melainkan di Putrajaya. Aku heran dengan Putrajaya ni. Aku harap mesin ni sampailah kat Putrajaya. Bayangkan dekat perisin tu lah. Kat Putrajaya, dekat signboard, dekat traffic light dia tu ada signboard kan, kan. Teruskan belok ke kiri jika tiada kenderaan. Makna walaupun lampu merah kau jalan je. Dia ajar kita macam tu. Traffic light pun tak ada integriti ni. Macam mana cerita? Kan? Jadi kita boleh tengok. Kalau siapa pernah pergi meeting kat Putrajaya dia tahu. Belok kiri sekiranya tiada kenderaan walaupun merah. Dia cakap apa? Dia hanya aku try buat macam tu kat Pilah, tak ada kenderaan belok kiri, kena saman. Kan? Jadi ini double standard namanya kan. Jadi mana kata itulah. Yelah sebab sana kenderaan tak banyak. Siapa kata? Ada time banyak tu macam mana? Mana boleh macam tu kan? Kita nak mengelakkan kecelakaan dan sebagainya. So maknanya prinsip dia adalah kita tetap berlaku baik walaupun ada orang, walaupun tak ada orang. Kita akan berlaku baik. Dan semua bila kita tentang integriti, maka kita nak tengok juga dari segi keberkatan dalam rezeki kita, pengurusan dan ketepatan masa kita, dan begitu juga dalam bab toleransi kita sesama rakan setugas kita. Semua itu adalah merupakan nilai-nilai yang baik dalam integriti. Jaga adab dan tata susila kita. Kan? Hari ni tengok kan, cuba tengok. Semua dengar dengan penuh tekun dan teliti. Siapa yang dengar ceramah saya daripada mula sampai habis, dipandang fokus, itu biasa. Kalau kejap-kejap dia pandang, kejap-kejap dia pejam mata, kejap-kejap dia buka, mana hebat orang ni. Sambil-sambil dia dengar, sambil-sambil dia zikir. Yang paling hebat sepanjang ceramah saya, dia memang dia zikir je. Atau sepanjang ceramah. Maknanya saya ni adalah antara penceramah dalam Malaysia yang sangat memahami, dan saya tak kecil hati kalau ada sesiapa yang nak tidur. Silakan, tidurlah. Sebab itu memang dah kelebihan orang mendengar ceramah. Orang yang bagi ceramah memang tak boleh tidur. Pernah tengok orang tengah ceramah? Tak pernah kan?
Itu berlaku waktu bila? Waktu PKP je. Waktu online. Jadi tu. Saya kan ngantuk. Apa benda aku cakap? Dia boleh menjadi mamai tau. Dengan camar. Maka naklah kita jatuh motor. Pahal aku cakap macam tu kan. Dia jadi mamai. Macam tu. Tak apa yang fikir macam tu kan. Jadi nak tidur lah. Cuma dengan satu syarat. Saya minta tolong. Siapa yang nak tidur boleh tidur. Cuma jangan berdengkur. Jangan berdengkur sebab kita bimbang ganggu rakan sebelah kita. Sebab rakan sebelah kita pun nak tidur juga. Jadi tidurlah sesama ya. Macam tu kan. Yang paling risau kan tidur mengacau lah. Angkat tangan apa? Takut kan. Jadi janganlah. Jadi hakikat akhir zaman hakikat akhir zaman ni, fenomena akhir zaman kalau kita tengok, rumah makin besar, orang makin tak ada. Bukannya rumah makin besar, orang makin ramai. Kita buat rumah besar-besar, orang makin tak ada. Anak seorang-seorang keluar. Seorang masuk asrama, seorang masuk ni, lepas tu masuk universiti. Masuk universiti kahwin. Dah kahwin tak nak duduk dengan kita dah. Nak ada kehidupan sendiri. Dia kata, want to be alone. Dia kata kan. Dia dah tak tahan dengan apa yang mak dibising-bisingkan. Rumah makin besar, orang makin tak ada. Pangkat makin tinggi, ketenteraman jiwa semakin rendah. Kemudian apa? Kemudian perubatan semakin canggih, penyakit semakin banyak. 3 bulan lepas penyakit baru sampai kat Malaysia, sesama tomato. Apa hal nama penyakit macam tu? Sesama tomato. Lepas tu perlu menjaga tangan, kaki, kuku dan mulut. Yang sesama tomato tadi sakit sendi dengan demam berjangkiti warga emas dengan kanak-kanak. Tangan, kaki, kuku dan mulut dah tak ada nama penyakit dah. Sampai anggota badan jadi penyakit. Tak lama masuk cuping telinga. Kan, celah-celah hidung semua lah penyakit, macam-macam penyakit kan. Influenza A. Kemudian saya ni pun tak tahulah, rasa nak demam nak tengok jadual saya hari-hari ni. Bayanglah malam tadi saya ceramah kat Kuala Ketil, baling Kedah malam tadi. Dekat subuh tadi baru subuh dah azan subuh baru sampai kat hotel kat Pahang, Kuantan. Habis kat Kuantan petang ni pekan. Tak apalah, malam kan Melaka bertamlah. Sekarang hal jadual ni macam ni, aku naik helikopter kan pun cakap dengan PA saya kan. Macam mana nyusun jadual? Ya, tahulah, pening kepala. Melancong satu dunia tapi jiran sebelah rumah pun tak kenal. Sekarang rumah sebelah pun tak tahu. Tu yang lepas 5 tahun pun dia tahu jiran dia Samsul Debat. Kan saya pernah cerita dalam ceramah saya kan, saya kata, tengah siram pokok, saya borak dengan dia borak dengan saya. Bang, ada tak orang cakap muka abang sebiji ceramah dalam TV? Dia kata, aku pun, ada yang muka macam aku lagi kata macam tu. Saya pun tanya dia, siapa bang? Alah yang tinggi yang cakap lagi 9 tu apa semua. Oh, Samsul Debat ke? Dia betul. Saya pun, dia ni main ke apa? Saya pun cakap lah, bang, saya lah Samsul Debat, kau nak gurau agak-agak lah. Dia cakap tu. Sebab bila tengok depan-depan kan lain kan. Kadang bila tengok dekat dalam TV lain kan. Tadi ramai yang cakap, dalam TV tak adalah nampak tinggi, Ustaz kau tinggikan TV kau tu kan. Tu biasalah tu kan. Kemudian kualiti ilmu semakin tinggi, kualiti emosi semakin kurang, jumlah manusia semakin ramai, kemanusiaan semakin kurang. Air minuman semakin banyak jenis, air bersih makin tak ada. Dan extra jos, temikai leci, kopi campur temikai, macam-macam air dah sekarang ni, tapi air bersih makin tak ada. Pakai jam tangan mahal tapi tak tepat waktu. Kan? Bangga pakai jam tangan mahal tapi tak tepat waktu. Ilmu makin tinggi, adab makin tak ada. Belajar semakin mudah, guru semakin tidak dihargai. Teknologi informasi semakin canggih, fitnah dan aib semakin tersebar. Itu sebab hati-hati. Sekarang ni jangan mudah sangat, cepat sangat percaya dengan apa yang dikongsikan dalam media sosial. Terutama orang perempuan. Please lah. Tolonglah orang perempuan. Jangan ingat media sosial ni segala-galanya. Dan kau boleh bergaduh dengan suami kau sebab suami kau tak like apa yang kau post. Apa masalah kau? Apa yang mustahak sangat kau berlumba posting dengan orang lain? Penting ke kau nak share? Alhamdulillah dapat tengok Samsul Debat depan-depan. Ni ada yang post ni pak. Dah ada yang komen lah. Untunglah.
Ambil gambar. Tadi siapa ambil gambar dengan saya mula tadi, saya tutup macam ni. Sebab apa? Saya nak bagi hak untuk orang yang dah dengar ceramah saya buat ambil gambar. Lepas ni boleh ambil gambar. Tak ada masalah. Boleh ambil gambar. Hari ni kan nak dengar ceramah sangat, ambil gambar lebih. Kan? Jadi saya seorang yang bertimbang rasa. Gambar tegak RM50, gambar RM100. Sila bayar masuk dalam tabung kebajikan staff UMP Holdings. Macam tu. Sekarang ni bergambar ni, ya Allah, tak tahu apa yang penting sangat. Orang perempuan tu, bukan perempuan sini, tempat lain. Nak makan pun azabnya, la ilaha illallah. Nanti dulu. Apa masalah kau? Kita cuba tengok dalam dekat Facebook saya, tengok dekat IG saya. Saya susah nak share pasal family saya. Memang susah. Kan? Sebab apa? Sebab saya tak suka. Penyakit ain ni banyak. Lepas tu kau tunjuk gambar, kau pegang tangan suami kau dekat handbrake tu. Apa masalah kau? Macam kau seorang ada lelaki, kan? Kan? Yang lelaki pun ikut. Kan tak layan kan seminggu tak bercakap Ustaz. Apa masalah? Tak. Tahu tak penyakit ain ni, daripada mata orang tengok sesuatu perkara, langsung menimbulkan tak puas hati dan dia doa yang bukan kat kita. Kita tak nak. Macam kau seorang yang ada bini, macam kau seorang ada lelaki. Yelah, bercuti luar negara, belagak. Cuti kat UK. Yang kita pula kat Uburn. Dia UK, kita kat Uburn. Syek-syek Uburn, syek-syek Uburn. Ulu bendul. Tu Uburn tu. UK Uburn. Benda tu masalah. Lepas tu benda-benda tak puas hati dengan bos, tak puas hati dengan geng-geng sekerja, masuk dalam media sosial. Kenapa? Apa masalah? Macam kau bagus sangat, kerja teruk ni. Benda tu secara tak langsung kita tak sedar, kita share keburukan organisasi kita pada orang. Sedangkan tak buruk mana pun. Itu hanya perasaan kita. Sikap kita. Hati-hati. Pening malam ni ada operasi lagi. Yang agensi penguasaan. Ada operasi lah pula. Langsung tutup tempat yang nak operasi tu. Bila operasi semua tutup hari ni. Maklumat bocor. Tak siapa bocorkan. Bangang kau yang bocorkan. Kau tak sedar kau luahkan perasaan tadi tu ada orang follow. Ada orang dah follow dia. Dia tak tahu. Kita sendiri yang menedahkan maklumat tu. Itu sebabnya kena jaga. Ada seorang tu. Tak sakit ke jiwa kau bayangkan. Dia buat ubah suai. Ada seorang member saya. Dia ubah suai rumah. Rumah CBD. Ada tanah tepi sikit lah. Dia buat ada fountain, ada ni. Dia buat cantik. Pop, naik putih, serba putih cat. Lepas tu memang lawa gila lah. Tahu caption dia tulis apa? Post tu dia kata. Alhamdulillah. Akhirnya siap juga teratak buruk ku ni pehotak kau. Orang cakap tu kan. Marahlah. Ayat kau ni apa kau menganjing orang kat luar sana yang tak mampu buat ke apa? Tak, kita kena terjemahkan macam-macam, betul tak? Kalau kau nak share pun, niat kena betul. Okey, guys, macam nampak kemas dan cantik tak? Kalau nak buat macam ni, contact kontraktor ni. InsyaAllah dia buat finishing bagus. So, kita promote dia, tak apalah. Orang boleh baca lah. Mungkin niat kau bukan nak tunjuk kau punya rumah cantik. Ini siap juga teratak buruk ke ni. Habis yang kau tu buruk, yang rumah kita yang buruk ni macam mana? Bampak kepada segala kehodohan, agaknya tu lah kan. Itu kadang-kadang penyakit-penyakit macam tu kita tak nak. Setelah 15 tahun kita bersama, kau kekal berada di sisiku. Gambar dekat tepi pokok tu. Kau nak beritahu anniversary kau yang ke-15. Lepas tu orang lantak lah kau. Tak sampai 16 lah kau. Macam? Tak, ni cakap betul ni. Orang doakan. Ini saya cakap betul. Ada orang, kawan tu baru bercerai. Menangis-nangis lagi ni. Jantan tak guna. Mati lagi baik. Mampulah kau. Dia kata kan. Lepas tu buka-buka Facebook nampak gambar kita. Sesungguhnya kau lah segalanya bagi hidupku. Hotak kau. Dia kata. Mampulah kau. Dia kata kan doa. Nampak? Nak ke tak orang doa macam tu? Kalau tak nak jangan share-share. Ingat tak dulu zaman dulu. Zaman 10, 12, 36. Ingat tak zaman tu dulu? Zaman Kodak dululah. Kan yang miskin 10 atau 12. So yang sederhana 24 kan. Kemudian yang kaya 36. Ingat tak? Mengigil-ngigil nak pasang filem tu. Pap
tap, cap, cing, cap. Maknanya okey tu. Kan? Lepas tu berdebar ambil gambar. Pilih sebab kita tahu peluang kita 36 aja. Kita bukan main ambil aja gambar. Hari ni kau boleh ambil gambar. Alhamdulillah rezeki hari ni. Lepas tu gambar mi yang dah habis, pinggan tu dah licin, ada selai 2 mi kan. Selesai sarapan dan kan. Macam tu kan. Kan? Lepas tu nampak gambar aku jalan tadi pada belakang yang ambil. Apakah? Tanda soal. Kak kan membazir kodak namanya. Kau dah tak ada gambar apa kau nak ambil. Kan? Kan? Gramnya yang seorang tu pula lagi 3 lagi risau kau baca je. Kan? Jadi kadang-kadang dulu kita teliti tau. Gambar ni tanah lah sini tak cantik. Dulu kita macam tu. Kat sini nak kat sini. Okey. Lepas jap. Oh, perempuan kan biasalah sengit. Kena sengitkan sikit. Kononnya dengan cara tu dia nampak kurus. Kau ni bodoh. Tak pandai ambil gambar. Ambil boleh semua. Kan? Lepas tu gambar guys masuk. Jadi dia akan menutup kelebaran dia tu. Kiri kanan ada kan. Dia kat belakang. Macam-macam style orang ni ambil gambar. Kan? Lepas tu siap. Hulurkan kaki ke depan. Perangai. Aku ingat yang kaki dulu ke depan ni Mr. Bean je. Tu belum cerita lagi telefon tu dia terbalik kan macam ni je. Terbalik lepas tu bawah sikit. Kononnya nampak tinggi dia kata. La ilaha illallah. Teruk betul. Kan? Dulu macam tu. Sekarang. Cuba kita tengok dulu. Bila dah ambil gambar, hantar kat kedai gambar, berdebar-debar ni. Minta-mintalah jadi, ya Allah. Minta-mintalah jadi gambar ni. Berdebar, mengigil tangan kau. Tangan kau tak berbedung macam-macam kan. Ingat tak? Lepas tu ingat tak? Bila kita ambil gambar, bab 36, bab 37. Weh, ada lebih lah. Bab 38. Weh, 38. Bab dah kalau sampai 40 tu mana tak jadi salah pasang lah tu. Ingat tak? Dan lepas tu bila kita dah cuci gambar, kita sampai ke rumah, kita susun dalam album. Betul tak? Ada yang dah siap, dia pergi tampar kat papan kenyataan, biar satu kampung nampak gambar tu. Tak ada. Lepas tu kita bila kita free kita buka album tu. Ya Allah, gambar ni. Sekarang Kenapa yang kau marah sangat suami kau tak like gambar yang kau post dalam Facebook? Kenapa? Ya. Lepas tu bila kawan-kawan reunion, share balik gambar reunion tahun 1995, gambar masa sekolah dulu, kan? Gambar tahun 2002, zap dia masuk gambar kita sekolah. Kalau kau kawan aku, tolong remove gambar ni. Kita siap marah dia. Mak gambar selenga dulu kan, gambar tak pandai pesen lagi kan, lipstick pun pasal malamnya. Menyala. Kan, tak pandai, bercapuk-capuk tak pandai lagi. Tak, macam tu lah juga. Tak perlu share. Kalau nak apa, just untuk kita saja, keluarga kita. Sudah. Apa tu? Alhamdulillah, ni on the way ni, nak ambil anak kat mana? Dekat sekolah menengah ni. Pam. Sampai sana anak tak ada. Apa-apa? Orang lain dah jemput dulu anak kita. Ni cakap betul. Isu penculikan yang banyak kat luar ni, kita kadang buat benda ni, cuba fikirlah sikit. Come on lah. Saya explain kat isteri saya faham. Dia mula-mula marah. Abang ni gambar ceramah yang masuk. Aku masuk gambar ceramah. Tak apalah, masuk gambar ceramah. Gambar korang yang banyak. Gambar aku adalah 3-4 keping. Yang tengah bercakap macam ni, Gambar yang korang yang banyak. Sebab apa? Nak share, nak tunjukkan program. Ada dekat sini. Itu saja. Tak ada. Bukan satu benda. Hati-hati. Itu saya cakap tadi kan. Itu sebabnya teknologi semakin canggih. Tapi itulah dia. Jadi bila kita ni nak jadi seorang yang berintegriti, dalam diri kita, cerminan diri kita ni dan kepribadian kan, keimanan dan kepribadian. Sebab apa? Bila kita rasa diri kita ni diperhatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mana kita akan buat benda-benda yang baik. Kita tak akan rasa nak buat benda-benda yang tak baik. Itu sebabnya disebutkan dalam dalam satu hadis dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu. Ni Jibril sampaikan kat Nabi. Apa Jibril kata kat Nabi? Dia kata, hiduplah sesuka hati kamu, kerana sesungguhnya kamu akan mati. Bercintalah, berkasih sayanglah dengan sesiapa yang kamu sukai, dan sesungguhnya kamu akan berpisah dengannya. Dan berbuatlah sesuka hati kamu, kerana sesungguhnya engkau akan diberikan balasan kerananya. Itu dah cover semua kehidupan kita. Dan kemudian, semulia-mulia seorang tu, katanya, kemuliaan seorang mukmin adalah berdirinya dia di malam hari untuk solat malam. Dan begitu juga, keperkasaannya adalah
ketidakbergantungannya kepada manusia. Itu baru perkasa. Saya diulang balik ya. Kita tengok yang pertama dia sebut dalam hadis ni, dia kata yang pertama, hiduplah sesuka hati kamu, sesungguhnya kamu akan mati. Pertama, kita akan mati. Kedua, bercintalah, berkasih sayang dengan sesiapa yang kamu sukai, kerana sesungguhnya kamu akan berpisah dengannya. Berbuatlah sesuka hati kamu, sesungguhnya kamu akan dibalas dengan apa yang kamu buat. Benda baik dibalas baik, kalau kamu buat jahat dosa, dan kalau banyak dosa akhirnya neraka. Kemuliaan seorang mukmin adalah berdiri di waktu malam untuk bersolat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, beribadah pada Allah. Dan begitu juga keperkasaan, kuatnya seseorang itu adalah bila dia tidak bergantung kepada manusia yang lain. Maksud bergantung ni bukan kata kita boleh hidup seseorang. Maksudnya kebergantungan ni kadang-kadang, contoh, minta lah Cik Azman ni nampak kerja aku, mudah-mudahan naik pangkat aku. Dia berharap pada Cik Azman. Salah. Berharap pada Cik Azman. Cik Azman pun manusia biasa. Menurut pemerhatian dia rasa orang ni okey. Sampailah dalam meeting ada orang cakap dia ni pun okey juga. Oh iya ke? Saya tak pernah nampak ni. Dia kena explain. Sebab manusia ni keupayaan dia terbatas. Macam saya pun. Saya boleh ingat beberapa orang saja. Cik Saudin, Cik Fauzi, Puan Isma, kan? Saya boleh ingatlah. Puan Aida, Cik Alip, saya ingat keterbatasan. Tapi kalau bagi masa sikit lagi saya boleh sebut semua dalam dewan, insya-Allah. Saya ni cepat menghafal. Satu buku nota yang 10 bab tu saya boleh ulang balik notes tu. Saya boleh tulis balik notes tu. Dah bagi masa saya dalam beberapa hari, insya-Allah saya akan boleh tulis balik notes yang saya baca, insya-Allah. Itu memang daripada dulu lah, waktu saya belajar lagi tu lecturer akan ingat saya pasal benda tu. Tapi itu sebab kita kena tengok keperkasaan tu mana tak bergantung pada manusia. Maknanya dia buat ni kerana Allah je. Macam kita bekerja kan, bukan tak ada orang yang tension bila bekerja. Asyik-asyik dia je. Sepas dia naik pangkat. Pas dia. Kita ni apa? Weh. Ya, contohnya kan, kita tak puas hati. Itu satu tu, buat naik pangkat tu belum cerita lagi khusus. Kalau khusus dia jauh, semua hantar dia. Kalau JB, tempat yang bebas, genting, ni hantar dia. Kalau khusus kat Gambang, hantar kita. Untuk kat Kuantan, hantar kita. Contoh, dia marah dengan bagian HR. Dia kau tak tahu ke dia dengan bos macam mana pula? Weh. Orang cakap, orang bawa cerita. Itulah maksud orang bergantung pada manusia. Tapi kalau orang tu bergantung pada Allah, dia kena hantar kursus dekat, dia kena hantar kursus jauh, okey je. Alhamdulillah aja semua. Kursus dekat, alhamdulillah balik cepat. Kau nak sangat kursus jauh, kau ikut aku. Malam tadi ceramah kat Baling, kursus di Baling. Esok pagi dekat sini. Gila betul. Itu hari yang saya sampai kena penyakit itu. Demam saya tu. Sebab apa? Saya turun daripada Sandakan. Ni pagi semalam saya kat Lahad Datu. Lahad Datu landing pagi semalam. Malam tadi sampai dekat. Malam tadi kat Baling. Bayangkan tu. Apa punya girl. Bayangkan. Hari tu pun sekali. Turun daripada Sandakan dengan Samsul Rau. Saya turun Samsul Rau balik. Saya terus ceramah kat KL. Malam tu dekat Asahan Melaka. Esok pagi tu dekat Kem Sungai Udang Melaka. Tapi tak boleh nak tidur kat Melaka sebab hotel penuh cuti sekolah. Balik rumah dulu. Esok pagi pergi Kem Sungai Udang. Masa tu suara dah serak. Habis Kem Sungai Udang, malam tu Sungai Siput Perak. Tak ceramah kat Sungai Siput Perak tu sampai terus ceramah sebab jam. Terus ceramah je sampai. Habis Sungai Siput Perak, pagi esok tu Tanjung Malim. Pagi Tanjung Malim, petang Betus. Naik Jambatan Pulau Pinang. Habis Betul, malam tu Kulim. Habis Kulim, pagi esok tu Hospital Kubang Kerian, Kelantan. Petang Kompleks Mahkamah Kelantan. Malam tu Felda Aring Gua Musang. Habis Felda Aring, belum habis lagi tu. Esok pagi Mindef KL. Tengah hari tu International Medical University dekat Bukit Jalil. Malam tu kat Bahau. Ingat dah lega dah Bahau. Esok pagi tu Pekan Bahang. Petang tu Bera. Sempatlah melantakkan batin dengan apa kan. Lepas habis Bera tu, malam tu Jelai. Lepas Jelai langsung terkulai. Tidur. Doktor sahkan influenza masa tu. Saya kata, doktor tolong keluarkan surat. Doktor punya suka aku dapat influenza tu. Doktor keluarkan surat supaya aku boleh break 5 hari kuarantin. Wow, masa tu lah. Lepas tu saya hantar isteri saya dengan anak-anak saya semua pergi Kedah. Bercuti. Family saya semua pergi. Aku duduk rumah, ya Allah. Besarnya rumah aku. Sebab seorang kan, seorang. Betul, itulah dilema. Macam tanya Cik Azman. Dia boleh sibuk, jawab meeting sana, jawab meeting sini. Dia nak sangat duduk rumah. Tapi kat rumah tu melinting-linting nak keluar.
Sama dengan aku. Aku ni dah berapa hari dah berjalan-jalan sampai ke rumah. Cik di rumah. Kita keluar main mana ke? Aduh. Yang best ni nak keluar tu bukannya rakyatnya. Rakyatnya tak nak keluar. Kan? Anak-anak kita, ya ke dia nak keluar sangat dengan kita? Tak ada. Jangan umumpannya. Kesian bang budak-budak. Kesian. Budak-budak asyik duduk kat rumah je. Kau cakap budak ke cakap engkau? Tahu dah tu benda kan. Jadi itu sebabnya. Sekarang ni yang penting kalau kita nak mencapai integriti ni. Pertama, jujur. Jangan menipu, jangan bohong, jangan tipu klaim. Jujur. Kadang-kadang bos tanya, "Hello, Alip ada kat mana ni Alip?" Wah. Selalu bos kalau tanya, kau jangan membohong. Kau kat mana ni Alip? Saya ada dekat office ni bos. Kalau kau kat office, kenapa aku tak nampak kau ni? Kau bohong susah. Kau kat mana ni Lip? Saya kat luar sekarang ni bos. Kat luar. Okay, datang jumpa saya sekejap. Okay bos, sekarang dia datang. Simple je. Ada bos saya dulu kan. Datuk Alim sangat. Kau kat mana sekarang ni? Saya dekat tapak projek sana ni. Datuk. Kalau kau kat tapak projek, kenapa aku tak nampak kau? Kan dah bohong lagi. Jangan tipu. Bos ni kalau dia tanya, dia dah 3 langkah ke depan tau. Kau jangan lah. Kau bawa file tinggi-tinggi, kau ingat bos tak tahu bawah tu borang cuti. Kau ingat bos tak tahu. Dah tahu dah perangai kau tu. Makin terendah file tu. Bos yang ni, okey. Yang ni diminta tolong sign yang ni. Okey. File tu makin rendah tu, makin berdebar. Lepas tu dah habis file yang bawah sekali, oh ya Allah, berperasan yang ni pasal borang cuti. Itulah tuan tolong aku nanti anak ni. Dah ingat aku tak tahu. Aku pengarah dulu berapa tahun aku tak tahu. Lagi satu lagi, dia kalau nak jumpa dengan Cik Azman, nak minta cuti ke apa-apa, dia tak tahu masuk bilik Cik Azman. Dia pergi bilik Wahyu dulu. Dia tanya PA dia. Bos okey tak? Kalau kau nak minta apa-apa, jangan minta hari ni. Memang kau takkan dapat. Baik kau jangan minta hari ni. Dia tak minta lagi tu. Dia ada bilik sebelah, dia tanya dulu. Dia tanya PA dulu. Bos okey tak? Dia ada yang menentukan mood bos okey. Dia tengok okey sangat tu. Kau nak minta apa pun minta lah. Dia kata kan. Minta cuti, minta naik gaji, semua boleh minta. Contohlah. Jadi jujur. Jangan menipu. Sebab contohlah orang tipu mileage, orang tipu claim. Kan? Mileage ni dengan overtime bukannya tambah pendapatan. Tak. Tapi mileage ni untuk benda yang kita dah belanjakan. Yang best ni korang ni kadang overtime tak nak buat, tapi bila nampak orang lain overtime kau marah. Boy, banyak overtime. Dia tak nak buat overtime, tapi kau marah orang nak overtime. Apa masalah kau? Okey, siapa nak overtime malam ni? Perlu nak matilah ni. Lepas tu bila klaim overtime tu tinggi. Overtime dia kata berapa? Kata berapa? Dia punya cara exaggerate nak memburukkan orang. Ya Allah, bagilah kat dia. Tak apa, dia tolan dalam perut tu. Penyongik ke apa tak tahulah. Berapa mana dia makan kan. Ada je. Ya Allah. Sedangkan orang yang naik motor, yang hantar surat banyak, hantar notis, memang betul klaim dia tinggi. Tapi motosikal dia tengok spoket berapa kali tukar. Dia punya tayar berapa kali bocor dah duit hantar tu. Cuba kita fikir kos dia berapa banyak. Yang tu kita tak nak fikir. Melainkan orang yang tak buat tapi klaim. Ada macam tu. Kenapa klaim mileage berbeza? Sedangkan ni 5 orang ni pergi kursus yang sama, tempat yang sama. Kenapa berbeza klaim? Kenapa klaim lebih? Waktu mulalah kita jawab, bila ada query pada bahagian kewangan. Mana bahagian kewangan? Finance mana? Finance department. Seorang je. Sian betul. Punya hebat UMP Holding, seorang aja jaga finance. Siapa lagi finance? Bahagian kewangan mana lagi? Fauzi, tak, saya tanya staff dia. Tuan Fauzi tu tak apalah. Berani kau tunjuk bos dia. Apa kau tu tanya? Sikit-sikit bos. Tak, saya tanya yang siapa yang kerja kat bahagian kewangan. Kan biasanya akan bagi query kan kalau orang tu dia claim lebih kan. Lepas tu apa dia kau? Macam duit mak bapak kau, dia kata. Memang bukan sebab duit mak bapak akulah aku tanya, dia kata. Sebab tu bukan duit dia, tu sebab dia tanya. Kita marah. Jawablah dengan jujur. Kalau benda tu betul, tak betul, itu aja cakap. Kenapa klaim tinggi? Terus terang saya katakan, jawab dekat bahagian ruangan query tu, jawab. Saya tak tahu jalan.
Dekat roundabout yang besar tu je 3 kali saya pusing kat sana. Tu yang mileage saya lebih. Tak tahu simpang mana harus kutuju. Kalau perempuan kan macam tu. Dia menangis kat roundabout, mana aku nak masuk ni, ya Allah. Ya Allah. Rirut kan. Dekat tu kan. Iya, orang perempuan kalau jaga mileage, aduh, jaga ni, jaga map malah bergaduh. Ya Allah. Biarlah orang lelaki bawa kereta, biarlah dia tengok map. Bahaya pula tak lah daripada kau bergaduh. Okey, depan, okey, kanan. Orang perempuan dia ni punya, dia nak mengagak ni memang awet betul. Lagi belum. Depan lagi. Mama situ, simpang depan situ. Macam mana tak bergaduh? Nak gelak kan? Betul tak? Mana betul? Aduh, hai. Jangan. Jadi jujur. Yang kedua, nampak cara kau gelak pun kau tahu betapa benarnya benda tu kan? Kan tu pertama jujur. Yang kedua amanah. Jaga amanah kerja kita. Mana yang patut buat, mana yang tak patut buat, kena tahu. The do and the don'ts. Benda yang patut buat kita buat. Benda tak patut buat jangan kita buat. The do and the don'ts. Tengok. La imana liman la amanata lahu wala dina liman la adalahu. Tidak beriman orang tak jaga amanah, tak beragama orang tak laksanakan janjinya. Yang ketiga, jaga ukhuwah, jaga hubungan satu dengan yang lain. Ingat tu. Jaga hubungan satu dengan lain, jangan saling jatuh menjatuhkan. Oh yang ni dia ni lah puncanya, dia ni lah puncanya. Kita sesebab tak pasal-pasal datang doktor pakar. Doktor pakar nama dia Sport Rim, bukan. Datang doktor pakar pihak yang ketiga, namanya apa? SPRM. Dia pun datang, dia pun semak seorang-seorang. Tu cerita dia. Tu sebab saya ketika membentangkan paper tentang integriti, bicara integriti, notah bertindih apabila kain terlondeh, tajuk dia. Saya bentangkan dekat mana? Dekat agensi penguasaan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Haiwan Pengguna tu. Salah satu perkaranya, kenapa saya kata apabila kain terlondeh tu, kita tak sedar tau. Kadang-kadang ruam tu dekat kaki, dekat buku lali. Ni contoh tau. Saya tahu ni tangan. Sebelum kau jawab tu baik aku betulkan dulu. So katakan ni buku lali, ada merah ni ruam. Ada ruam dekat sini. Kemudian ruam tu makin lama makin besar, kita kena settlekan peringkat dalaman. Tu sebabnya ada unit audit dalam. Internal audit memang tu sebab kita ada. So dia akan tegur dulu, suruh betulkan dulu mana unit audit dalam sini. Ada tak? Mana? Ada. Seorang je. Dua, seorang lagi siapa? Berhenti dah. Okey dah. Okey, unit audit dalam ni kita kena buat kawan dengan dia. Sebab dia akan bantu kita, tegur kita untuk betulkan peringkat dalaman kita. Kadang-kadang ada orang yang salah faham, tak biasa. Bila unit audit dalam diwujudkan, dia bergaduh dengan orang tu. Engkau tahu apa? Orang tu tegur untuk bantu kita, bukannya nak menyalahkan kita ni. Supaya bila audit luar datang, kita dah keadaan bersedia. Bila audit luar datang, banyak benda yang tegur tu tak pernah ditegur. Ini di dalam pun kena. That's why dia tegur tu untuk bantu kita improve. Itu saja. Jadi bila kita biarkan, kita tak betulkan, ruam tu makin besar. Bila datang doktor pakar, saya kata pihak ketiga, SPRM, bila datang, saya rasa saya bimbang takut yang ruam ni dah merebak ke serata tubuh badan. Tu dia londehkan kain, langsung jumpa benda-benda tak sepatutnya. Semua departmen kena. Tu maksud dia. So nak settlekan berawal. Tu dengan cara apa? Baik antara satu dengan lain. Jangan saling menjatuhkan. Kebanyakan agensi, kementerian yang kena tindakan, yang kena kes pecah amanah dan sebagainya, berpunca pada orang dalam, bukan orang luar. Bukanlah kata saya suruh menyembunyikan benda-benda yang tak baik. Tapi benda boleh selesaikan dulu. Sebab orang Malaysia ni dia gemar buat apa yang disebut, orang Pahang sebut apa? Generalization. Macam tu. Dia pukul rata. Seorang buat jahat semua. Memang yang MP Holding memang semua staff dia macam tu. Itu masalah dia. Tu panggil orang Malaysia. Sebab kita kena elakkan. Jaga amanah. Jaga hubungan satu dengan yang lain. Bila jaga hubungan, pertama jangan tamak. Jangan tamak. Kongsi tak apa. Faham? Kita ni konsep itu jangan tamak. Kalau kongsi tak apa. Faham orang perempuan? Faham ke tak faham? Tak. Dia beza faham dengan setuju ni. Saya tanya faham ke tak faham? Faham kan? Faham. Setuju tak? Tak. Okey, tenang. Tak, maksudnya boleh kongsi ni, maksudnya kongsi ni sedekah, bantu orang lain. Itu maksudnya. Cuma jangan sangka buruk. Asal kongsinya apa benda?
Kan? Tapi itulah, kadang orang perempuan ni kena faham, lelaki ni kaya dengan kasih sayang. Kadang ke mana lagi nak kau halakan kasih sayang ni, macam tu lah. Kan? Orang lelaki ni kan kau nampak lah, muka tak boleh belak, kau jangan main-main. Dia, lelaki ni wajah dia seni. Ada orang tertentu boleh menilainya sebagai satu bahan artifak yang tidak ternilai. Macam tu. Kan? Jadi jangan kau menilai ni, alah muka tak handsome, ada hati. Jangan main-main tau. Orang lelaki ni dia nampak selenga je, tak ada apa-apa. Kan? Itu sebabnya kadang-kadang bergaduh, lelaki perempuan settle baik-baik. Orang perempuan ni kadang, banyak yang saya terima aduan dia pasal suami isteri ni, kebanyakan ni isu mana tau? Isu dalam bilik. Banyak sangat orang lelaki mengadu kat saya. Orang perempuan, dia tidak melayan suami dengan sebaik-baiknya. Nak bila dah kahwin, take things for granted, ambil ringan. Penat lah, siap lah. Ini cakap betul. Lelaki kalau nak tu, kau faham tak nak apa ni aku sebut ni? Faham kan? Dia kalau nak tu macam minta sedekah. Iya, kau jangan main-main. Orang lelaki, dia makanan dia yang itu paling mustahak tu. Orang lelaki ni. Ini cakap ni tu, terang cakap ni. Sebab benda tu boleh efek kerja dia tau. Dia boleh bangun pagi, dia boleh mengamuk pergi pejabat. Murung, benda tak settle. Aduh. Lepas tu dekat pejabat tu, you kenapa? Kau fikir. Kadang lelaki sampai merayu. Allah. Lepas tu kalau dah tidur, jangan ambil ringan. Banyak kes yang suami makan luar ni sebab tu lah. Ni cakap tu terang. Saya cakap ni tolong jaga benda tu. Tu kadang lelaki tu siap bawa. Tak apa, you nak apa, okey je. You nak apa, okey, pergi makan ni, kan. Jom jalan. Boleh bawa jalan. Lepas tu malam untuk Adapun saya merujuk kepada perkara tersebut di atas. Saya dengan ini memohon untuk satu segmen bersamamu dilaksanakan pada malam ini selepas jam 9 sebelum jam 12 tengah malam. Besarlah harapan kami agar pihak puan dapat memberi jawapan dengan kadar segera kerana seandainya perkara yang tidak dipenuhi, dibimbangi akan berlaku huru-hara dan malapetaka di masa-masa akan datang. Jawapan segera pihak puan sangat dihargai. Yang benar suamimu. Kau tahu dia minat apa kat situ? Akan dipertimbangkan. Kau hajar tak kau hajar. Dia rasa dia, tengoklah dulu kalau tak ada kau kena. Orang perempuan, bayangkan kalau orang lelaki dibahagiakan kehendaknya itu. Masuk syurga, tak ada roblok. Faham? Tanggungjawab orang perempuan kat rumah dua je. Melayan suami, melahirkan anak. That's all. Dengar ni. Orang lelaki dah warga dah. Mampu kita. Tanggungjawab orang perempuan, melahirkan anak, melayan suami. Itu sahaja. Kemas rumah. Besarkan anak. Cuci pinggan mangkuk. Cuci baju. Sidai kain. Keringkan baju, bersental bilik air, semua rumah tangga, masak, hidangkan makan, semua tanggungjawab suami sebenarnya. Sempat salin? Siap rekod. Tolong ulang Ustaz kata. Yang best tu balik nanti isteri tanya, Bang perasan tak yang Samsul sebut tentang yang peranan suami dengan isteri tu? Abang perasan tak? Abang time tu abang terlelap tu tak perasan sangat apa benda dia cakap. Tetapi maknanya bila layan suami, layan tu betul. On tak on? On, kata macam tu. Kan Nabi kata, layanlah suami kamu walau di belakang unta sekalipun. Nampak? Maknanya kalau suami berkehendak, tetapi jangan sesaja kau cari unta pula ni. Maksudnya bila suami tu kata, okey.
Nampak suami masuk dalam bilik terus, abang ada apa-apa boleh saya bantu? Kalau suami kata tak apa, sambung kerja kau. Pahala penuh ni. Bang, ada apa-apa boleh saya bantu? Ada, kau baring sekarang. Sebab suami nak ukur panjang kita berapa. Dah lama tak ukur, dia kata contoh. Yang faham, tak faham nantak lah. Betul. Lahirkan anak, lahirkan betul-betul. Maksudnya jangan, tutup kilang. 5 cukup. Enough is enough. Nak tutup kilang, pastikan berbincang dengan tuan pengurus. Tuan pengurus, kalau dia jumpa tapak baru, jangan main-main. Cepat kilang baru naik tahu. Cawangan baru dibuka. Jadi, layan betul-betul. Faham? Nah. Bang, boleh tak bang, anak kita ni jangan lebih 5. Boleh tak? Macam mana? Kenapa pula? Abang nak anak lagi. Abang tahu tak, yang azab menjaga budak ni saya. Abang tu ceramah aja kerja. Contohlah kan. Jadi kita faham, maksud tu sampai. Okey, faham lah. Nampak tak? Tetapi, bila suami faham itu sebenarnya kerja dia, yang lain tadi selain pada melahirkan anak daripada suami itu, ada yang lain tu semua kerja dia kat rumah, sental, bilik air apa semua, basuh kain apa semua. Bila dia sedar tu kerja dia, tetapi kebanyakan di Malaysia ni orang perempuan tolong suami, tolong basuh, tolong ni, appreciate. Terima kasih. Bila balik rumah tengok rumah kemas, ya Allah, terima kasih lah Haida. Sudi kemaskan rumah ni. Allah. Dengan sibuknya sebagai pegawai penasihat undang-undang ni. Allah. Sebagai legal advisor. Kau dah kahwin belum? Dah anak berapa orang dah? 3. Mak ikut 3 anak kau ni. Contoh kan. Dengan tahap tu abang pun tak terbuat apa yang Aida buat ni. Barulah perempuan dengan seronok. Ya Allah, saya masak sedap betul. Ya Allah, makasih tau. Abang, tanggungjawab saya kan. Alamak ada ya. Betul. Orang perempuan ni dia punya makanan telinga. Kita je makan kat mulut, dia makan di telinga. Kau puji dia, semua benda dia boleh buat. Cantik betul isteri abang. Ya. Saja je try pakai pink menatap ke bawah ni, tak sangka pula. Contoh. Pakai pink atas ke bawah. Dia tak. Sayang ni, tak pakai pun cantik. Tak pakai apa pun cantik. Abang ni mengada. Orang cakap betul-betul ni. Nampak? Dia bergurau. Dia cakap ayat. Betul. Makanan orang perempuan telinga. Kau puji dia. Settle. Dia nak marah, tak jadi marah. Assalamualaikum. Salam. Ya Allah. Jap. Kenapa bang? Kenapa? Masalah wah sangat ni. Apa? Kau kena pandai. Kau cakap tu settle lah tu. Kau tengok dia basuh, dia baju, dia baju semua dia lipat habis semua. Yang dah basuh pun dia basuh lagi. Itulah dia orang perempuan ni. Kalau dia makan puji, kan? Jadi makna kata dalam hal itu kita jaga hubungan antara satu dengan lain. Jangan tamak, kedua, jangan sombong, jangan belagak dengan apa yang kita ada. Semua sementara sifatnya. Jawatan sementara. Dia nombor 1 kat pejabat tu. Sampai masa pencen. Pencen. Ya apa? Kereta baru, berapa lama baru? Kan? Pangkat yang paling tinggi dalam Malaysia pun, bayangkan penggal lepas 1 kali mengundi 3 Perdana Menteri dapat tangan, kau tak faham sementara. Kan? Nak cakap apa? Itu sebabnya dunia ni sementara sifatnya. Jawatan sementara. Itu kampung berkali bertukar. Itu juga harta. Harta pun macam tu, sementara. Kereta baru, motor baru, handphone baru. Beli handphone baru sampai rumah, tengok dalam TV dah keluar iklan telefon baru dah. Tak sempat besok. Dah ada nak tunjuk sementara dalam dunia ni. So, jangan kita sombong. Tu penyanyi tu. Dulu suara kemain sedap. Sekali bila masuk Gegar Vaganza, minta nyawa nak nyanyi lagu sendiri. Bukan lagu orang, lagu sendiri tak boleh nyanyi. Dulu dia punya note boleh tarik sampai ke langit. Sekarang kalau dia tarik sampai ke langit, dengan dia ke langit. Taklah. Dah tak air, dah semput dah. Tak sihat semua. Buah asir semua ada. Kalau dia nyanyi melambak tu, tak boleh. Ya. Yang ketiga, jangan dengki. Dengki apa maksudnya? Menurut Ustaz Syed Abdul Kadir Al-Jufri, dengki ni, bila orang lain dapat kegembiraan, kita tak rasa apa-apa, maknanya dengki dah ada. Contoh, dengar-dengar Tuan Fauzi kita nak pergi umrah tahun ni. Dengar kat tu. Macam tu je. Dia tak rasa apa, makna dengki dah ada.
Dia patut rasa happy. Dengar Tuan Fauzi kita nak pergi umrah tu ni. Ya ke? Bila-bila ni? Belum. Ya Allah nak jumpa dia. Minta dia tolong doakan aku. Ya Allah. Tuan tolong doakan tau. Saya nak sangat anak. Kau kan 5 kan anak kau? Nak 7. Nak 7. Dia kata. Dia tuan. Minta doakan. Tuan Fauzi pun suruh catat doa-doa yang dia nak baca kat depan Kaabah tu. Betul. Kita rasa gembira. Dengki bukan iri hati tau. Dengki bukannya kita tak puas hati. Sebenarnya dengki ni samalah ertinya seolah-olah kita mempersoalkan apa yang Tuhan dah tentukan untuk orang lain. Itu dengki. Dengar-dengar dia beli kereta baru, tak mana dicuri duit tu. Confirm dengki. Confirm dengki. Dengar dia naik pangkat, tak apa dijilat bos tu. Nampak? Dia ada je ayat ni. Ayat yang tu yang kita tak nak. So jangan dengki. Seterusnya, percaya pada hikmah. Apa benda yang kita buat? Contoh kita terapat naik pangkat. Okey, maknanya aku tak naik pangkat, alhamdulillah. Maknanya mungkin Allah nak suruh aku usaha lagi. Simple. Mungkin aku tak naik pangkat supaya Allah bagi aku balik on time. Aku tengok orang naik pangkat tu semua kena balik lambat. Settle. Percaya pada hikmah. Tanam tabu di tepi rumah, cabut ubi sampai ke akar. Kalau hidup membaca hikmah, selaut garam terasa tawar. Yang tu, relax je. Orang naik pangkat naiklah, okey. Ada orang tu datang UMP katanya bayar 10,000 satu sesi ceramah. Samsul Debat tak sampai tu pun. Okey je. Kan? Saya pun tak tahu bayar berapa hari ni. Tak bayar nanti dia nak tahu lah. Kadang sign komen tak ada tolong sign sini kan nanti nak mudahkan klaim tahi tidak. Tahulah saya okey je betul. Ada saya minta hotel mesti mahal-mahal. Tak ada Samsul Debat tak minta. Sebab apa nak belagak-belagak tu? Sebab benda ni berlaku ada kawan-kawan yang penceramah yang saya kenal. Allah. Macam dia ceramah tu keluar emas daripada mulut dia. Sekolah rendah minta sampai 8,000. Pahal. Sampai batal program sebab duit. Bayangkan tu. Saya ceramah dekat Sarawak. Dia kata, Ustaz, ceramah ni masjid ni beli bayar 1,000, masjid ni bayar 700, yang ni bayar 500, surau ni bayar ni. So, semua program tu senaraikan lah. Okey lah tu. Lepas tu, Alhamdulillah. Lepas tu hotel untuk Ustaz, kita siapkan hotel Dormani. Okey, saya suka hotel. Tak apa ke Ustaz, nak pula? Tak ada swimming pool, masa bila aku nak mandi, aku ceramah. Kata. Hotel Dormani tu hotel bajet yang memang saya suka. Dan dia dekat dengan Pekan, relax, hotel orang Islam. Okey je. Kan? Kadang orang ni, rupa-rupanya dia tanya saya macam tu, dia risau saya marah. Sebab apa? Ada penceramah Bes Menanjung ni bila pergi Sabah Sarawak, satu ceramah nak 7,000. Hotel mesti Pullman katanya. Mesti macam ni. Apa hal macam tu? Kau mau ceramah ke meniaga cakap? Kan? Saya 10,000 orang bagi, saya terima. Saya tak tolak. Kan? Kau bagi RM50 pun saya datang. Tapi itulah sekali tak datang dah lepas tu. Jauh ni weh. Tak adalah, agak-agak je lah kan. Mana yang sesuai. Yuk agak sesuai. Tapi kadang kena faham ada penganjur tak mampu. Ada penganjur tu dia mampu bayar 500 je contoh. Tapi kebetulan saya ada kat sana, dia sekalikan program. Saya singgah sekejap kat tempat tu ceramah dekat sana. Janganlah kau marah pula. Oh dengan orang tu boleh 500 kita orang sampai. Janganlah kau marah. Kesian dia bajet dia banyak itu. Samsul Debat pernah ceramah dekat satu tempat kat Sarawak tu. Dia cakap, Alhamdulillah, terima kasih lah Ustaz sudi datang walaupun tak ada bayaran. Kau bayangkan muka aku macam mana masa tu? Aku bayang, terima kasih. Alhamdulillah. Terima jugalah. Macam mana? Dapatlah pasu Sarawak tu satu. Lepas tu dapat dengan kek lapis 3 keping. Tuhan dah tulis rezeki kau takat tu. Dah. Macam mana? Tapi rupanya bila balik ada pula tempat lain bayar lain. Macam tu. Simple. Kan? Rezeki daripada siapa? Rezeki daripada siapa? Allah. 3 hakikat rezeki kita kena faham. Pertama, punca rezeki Tuhan tentukan. Kedua, kadar berapa banyak Tuhan tentukan. Ketiga, bila kita dapat rezeki itu pun Tuhan tentukan. So, sabar. Itu aja. Rezeki. Bayangkan ada orang rezeki 24 tahun. Baru dapat jadi Perdana Menteri. Tak, ni cakap betul. Saya daripada kecil tau. Tak. Siapa yang tak excited tengok? Kan? Dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim naik. Semua excited nak tengok apa lagi dia nak buat ni. Apa lagi dia nak buat ni. Orang lain tu sudah halang siapa kengkau je macam orang lain pula. Betul tak? Oh kita tahu. Tak lama lagi mana tahu. Samsul Debat angkat sumpah senator. Contoh. Terlepas cakap pula.
Tak, dia kalau sebut memang tak dapat lah tu. Tak, ni contoh tak. Macam orang excited nak tengok dia. Betul tak kan? Tak ada siapa pun. Akhirnya timalah dah. Takkanlah lagi politik. Saya pergi Indonesia. 2 bulan lepas. Saya ceramah di Kedutaan Malaysia di Jakarta. Lepas tu lepas tu esok tu nak pergi ke Bandung. Ini suit daripada Bandung ni nak cerita tu. Tak ada. Saya pergi ke Bandung. Dalam perjalanan pergi ke Bandung, saya tengok banyak poster-poster, banner-banner, gambar-gambar. Kenapa ni pilihan raya ke? Bukan. Dia kata rupanya dia orang tengah sibuk nak menaikkan presiden yang baru. Sebab Pak Jokowi rupanya dah habis term, dah habis penggal. Dia ada peraturan 2 penggal. Saya fikir mungkin kerajaan kita ni pun kenalah buat macam tu. 2 penggal cukup. Wakil rakyat tu 2 penggal sudahlah. Ni batuk lagi banyak ada bercakap macam mana? Boleh lagi ni. Orang dah tak nak kat engkau. Depan kau memanglah dia cakap semua orang nak. Saya memang semua orang nak kat engkau. Depan kau cakap nak, belakang tak nak. Jadi kalau contohlah kalau kita jadi wakil rakyat, contoh kita dah sampai 2 penggal, so kita akan fikir siapa agaknya yang boleh ganti aku ni. Kita akan mula train dia untuk ganti kita. Macam tu. Saya ingat tu lebih baik. Satu lagi parti yang baru-baru, ni pandangan saya, parti yang baru-baru wujud ni kan. Tak kisahlah parti apa, bagi tempoh matang 5 ke 10 tahun, bagi dia 5 ke stabil, dah parti tu dah stabil, baru bertanding. Sampai 10 senarai pun yang bertanding ni apa hal? Dengan senarai sayur nak beli ni. Pelik betul, menyusahkan. Sedangkan kita, kan, tengok Tuhan nak tunjukkan, orang pangkah ni sebab tak nak dia. Orang ni pangkah dia sebab tak nak ni. Dua-dua dapat. Ni apa? Tahu ni. Banyak betul. Ni sebab puncanya Shopee lah ni. Kan beli satu dapat satu. Macam tu lah. Dia punya politik pun jadi macam tu kan. Nak cakap apa? Tu hadap tunjukkan. Saya tu lah. Saya simple dia. Benda betul kita kena support. Benda tak betul kita kena bangkang. Tu je. Ini prinsip. Rakyat kita dah matang. Masyarakat matang. Mana benda baik, mana benda tak baik. Itu saja. Sekarang ni bagus. Itu yang sepatutnya dibuat. Ini asal naik je tukar. Habis semua ketua departmen. Habis dengan universiti. Ketua, kepala-kepala universiti ni. Dekan-dekan semua tukar semua. Apa masalah? Apa kena-mengena? Semua penyawat awam ni, semua yang bekerja ni, semua akan ikut government of the day. Itu saja. Kau bagi dia peluang kerja dengan kau 5-6 bulan. Kalau tak boleh pun kau tukar. Ini main tukar semua orang. Habis semua tukar. Dulu ketika dekat negeri Pasir Berdengong. Ada satu negeri tu. Dalam 21 ke 22 bulan macam tu. Ketua kampung dia yang dilantik, bayangkan jadi kena lapor diri kepada polis 6 jam sekali ni. Gila betul. Dah tak ada orang jadi ketua kampung katnya. Heran kan? Tu sebabnya. Tapi ini bukan cerita tu lah. Kita balik dulu kan. Okey. Jadi makna kata percaya pada hikmah. Seterusnya accountability, kebertanggungjawaban. Tanggungjawab dengan kerja kita. Ini semua salahkan orang. Ni kenapa ni tak salah? Minta maaf yang ni bukan kerja saya. Ini dia, departmen dia. Saya dah bagi kat dia dah. Tapi dia masa tu dia yang ambil file. Salahkan orang aja. Macam cerita bangau bangau. Kenapa bangau kurus? Kenapa? Kenapa bangau kurus? Ikan tak timbul. Kenapa ikan tak timbul? Rumput panjang. Kenapa rumput panjang? Kebau lembu tak makan. Kenapa kebau lembu tak makan? Perut sakit. Kenapa perut sakit? Makan nasi mentah. Kenapa nasi mentah? Kayu api basah. Kenapa kayu api basah? Hujan turun. Kenapa hujan turun? Katak panggil. Kenapa katak panggil? Lah nak makan. Okey. Jadi UMP Holdings kena berbangga. Kerana staff dia hafal lagi lagu tu. Aku saja test tadi beria dia. Lepas ni apa. Nah, tapi lagu tu nak tunjuk mesej kat kita, salahkan orang. Kadang tak logik pun kau jawab lagi tu. Sejak bila hujan turun sebab katak panggil dia kau? Dan kau ulang balik benda tu, Tapi dalam banyak-banyak binatang yang paling gentleman, yang menyelesaikan masalah sampai kawan tak tanya dia dah. Dia tanya, kenapa? Dia tanya kat ular. Ular paling gentleman. Kenapa kau nak makan katak tu? Dia menjawab sambil memandang kepada mata orang bertanya. 3 kali. Memang makanan aku. Dan hujung tu rakaman itu dah dipadamkan oleh Jabatan Arkib Negara. So what? Dia kata. Orang tak tanya dah sebab dia tanggungjawab. Kenapa kamu tak siapkan ni? Minta maaf puan. Ini memang salah saya. Sebab saya sepatutnya kena siap. Semalam memang saya tak sempat. So sekarang apa yang patut saya buat?
Kan senang. Tu yang anak kita ikut perangai kita. Kenapa tak siap kerja, Danish? Dia ambil buku saya, cikgu. Kenapa kamu ambil buku dia? Dah dia bagi. Yang kau bagi kenapa? Dia minta. La ilaha illallah, tak settle. Semua salahkan orang, nampak tak? Okay? Kemudian apa? Respon yang positif. Kita sebagai staff, apa juga arahan daripada masa ke semasa daripada pihak pengurusan, kena terima. Kau ingat, Vice President kita ni semua dengan Presiden, tak bincang dulu ke sebelum keluarkan apa-apa circular tu? Dia dah bincang dulu dah. Oh, dia tak betul lah dia orang ni. Ada dia tak fikir kita ke? Dia dah fikir dah. Mulai berapa hari bulan, semua staf dia kena begini. Tidak boleh pergi lagi begini. Hendak ni. Tidak boleh lagi minum pada pukul macam ni. Mestilah macam ni, macam ni. Oh, mana jangan. Kena positif. Dan satu ayat yang kau biasa dengar, kau orang yang muda-muda ni buatlah, akak dah nak pencen. Satu lagi ayat tu. Asyik nak pencen. Sedangkan dalam tu tak ada betul kepada dah nak pencen, sila abaikan notis. Tak ada pula. Dan terakhir sekali, iltizam, istiqamah. Okay? Istiqamah, kita kena cepat. Sentiasa konsisten dengan kerja kita. Seterusnya, kita kena cepat. Positifkan diri kita, buat yang terbaik, kita kena cepat. Jangan lambat, kita akan ketinggalan. Cepat, sekarang ni zaman teknologi. Kan? Zaman teknologi. Ingat tak masa Sami Velu cakap dulu? Kita akan mempertingkatkan perkhidmatan pos. Hari ni pos semalam sampai. Nak berhenti postman tu. Gila weh, macam mana nak buat ni? Berhenti kita weh. Aku dah post surat tu tadi, tahu dah sampai dah semalam. Macam tu lagi. Macam mana dia buat tu? Itu kalau kau boleh buat tu memang Presiden US pun telefon kau. Macam mana kau buat ni? Kan? Maksud dia hari ini post satu malam sampai. Kan? Sekarang canggih teknologi. Satu malam dan semalam seerti. Tapi penggunaan tak sesuai. Beranjat postman tu. Kan? Tapi sebenarnya kita kena cepat. Lambat kita akan kita. Ni zaman teknologi. Katalah saya dalam tempoh PKP hari itu, saya tak terima konsep ceramah online. So apa jadi? Samsudin akan jadi tak relevan selama 2 tahun. Ya. Masa tu Achad buatlah ceramah online. Buatlah pagi subuh pun buat. Tengah hari buat. Orang booking online semua. Letakkan, siap letakkan dekat skrin tu. Nama penaja dia tu. Letak. Buat. Sebab orang nak tengok juga kita. Itu yang tengah-tengah ceramah tu memang tak sesuai. Ceramah kat rumah. Kadang anak yang kecil pula datang. Dia lah hulur muka dia. Aduh. Tu belum cerita lagi. Itulah telefon live, itulah telefon call. Kita pun pusing, dah ready, kita tengok angle okey, kita tekan, kita pun lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? 2 jam aku ceramah, kamera tak on. Ceramah untuk Kementerian Pengajian Tinggi masa tu. Orang Putrajaya, apa tak start sampai debat ni dia kata kan. Yang sebenarnya 33 miss call daripada sudah tu. 2 jam aku cakap seseorang. Petang tu ulang balik tajuk yang sama. Kebetulan petang tu tak ada ceramah. Petang ulang balik tajuk yang sama. Tapi suasana pun dah berbeza. Dan macam pengumuman nak puasa. Maka kita sebagai pekerja. Macam tu. Kan? Lepas tu dah mula dah pandai dah cari dah handphone yang okey sikit. Lepas tu ni handphone untuk ni. Kita boleh tengok komen-komen dekat phone satu lagi. Oh macam tu. Okey. Oh faham. Kan? Iya. Lepas tu bila buat online macam kita buat Zoom, Google Meet kan. Saya pesan tolong on kamera penjadah aku buat Google Meet aku kalau kau tak tutup kamera. Cuba kalau aku ceramah aku tutup kamera. Semua tutup kamera saya. Lepas tu semua buka. Tak semua buka. Kan barulah nampak kan. Ada orang tu macam ni je. Wajah tu. Dia screenshot muka dia. Akhirnya apa tu? Dia apa-apa lah. Cerita benda sedih pun dia sengih bahal kan. Macam-macam kepandaian kan. Budak-budak pun sama. PDPR je tengok kan. PDPR. Terpaksa teknologi sekarang. Apa pilihan yang kita ada? Itu sebab kalau saya lah Menteri Pelajaran. Dengan ini saya umumkan dalam sidang Dewan yang mulia ini. Kita syorkan. Mulai 1 hari bulan Januari 2023. Bahawa skim pinjaman buku teks dimansuhkan. Dan kita akan gantikan dengan skim pinjaman tablet mengikut tahun dan tingkatan. Setiap tahun, setiap tingkatan akan dibekalkan tablet secara percuma. Setiap seorang. Hak milik kerajaan dekat belakang tablet tu. Dan setiap isi kandungan buku teks yang berkaitan dengan tahun berkenaan akan diinstal di dalam setiap. Dimuat naik dekat dalam setiap tablet-tablet.
Jadi pelajar-pelajar tidak perlu lagi bawa beg yang tebal-tebal, yang besar-besar berat, kerana tablet sudah mengandungi setiap isi kandungan dalam tu. Dan kepada guru-guru digalakkan untuk memuat naik masuk ke dalam tablet tersebut latihan mengikut folder-folder yang telah disediakan. Jadi cikgu akan cakap, kelas jangan lupa siapkan latihan dalam folder nombor 2, latihan nombor 3, sebelum tengah malam email kat cikgu. Dan begitu juga saya memberi arahan kepada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia agar bekerjasama dengan Kementerian Penerangan untuk memastikan selewat-lewatnya bulan Jun 2023 agar semua kampung-kampung dan taman-taman perumahan di seluruh negara dibekalkan Wi-Fi secara percuma. Baru betul. Baru betul. Dasar IT kebangsaan dah diwar-warkan sejak 1990-an lagi. Sekarang ni, yang dia orang letak pencawang dekat atas bangunan-bangunan tinggi tu, saya kerja PBT, saya tahulah, saya jadi pengarah undang dulu. Berapa sen sangat dia bayar tu, sewa tu atas tu. Keuntungannya berbilion-bilion ringgit. So, apa sangatlah kalau siapkan bekalkan Wi-Fi percuma. Betul tak? Lepas tu cikgu-cikgu tu saya galakkan. Cikgu-cikgu, kalau ada masa, record lah apa yang cikgu ajar. Masukkan dalam YouTube, matematik bab 1, simpan. Walaupun follower 2 orang je, suami dengan anak. Tapi yang bagusnya nanti cikgu bila mengajar, okey kelas mana tak faham, kamu boleh tekan link ni, boleh tengok balik yang cikgu tu ajar dalam YouTube. Sebenarnya kena manfaatkan benda tu. Dan guru disiplin setiap hari Isnin dan hari Rabu akan buat semakan. Setiap satu tablet, satu game, satu rotan. Bau tu. Kan? Ni saya bagi idea lah kan, biar cerdik sikit. Ya. Betul, ni cakap betul. Saya kadang fikir kenapa. Dah kita sekarang pun macam mana? Meeting kita pun, minit mesyuarat pun dalam phone dah sekarang. Kan? Kenapa kita tak boleh manfaatkan untuk pelajar apa macam tu? Ini bagi bekalan. Saya pun tak tahu kenapa. Di mana rasionalnya? Kau pilih 2 sekolah, 3 sekolah aja dalam satu daerah tu dan bagi tablet untuk dia orang dan orang lain tak dapat. Apa yang kau nak capai sebenarnya? Lepas tu wifi. Lepas tu cikgu tu tengah mengajar. Okay, kelas dah hang cikgu tu. Apa hal? Kan? Sebab line tak ada lah, apalah inilah. Tu yang kita kena. Ini contohlah. Jadi, mana kata, kita kena cepat. Kedua, hadir pada peluang yang ada. Ada ceramah hari ni datang. Ada ceramah yang lain datang. Semua latihan ni tentu penceramah tu akan share benda-benda yang baik. So, datang. Hadir. Benda-benda baik. Ada khusus-khusus. Pergi. Kemudian kalau boleh, waktu isi borang SKT tu, tolong tulis. Khusus-khusus yang diperlukan tahun depan tu tulis. Jangan salinkan kawan punya. Kan? Asyik pergi khusus yang sama je kau, yang salin kawan kau, siapa suruh? So tulis. Apa khusus yang diperlukan? Tak payah jauh-jauh. Singapura contoh. Vietnam. Tak adalah. Maksudnya pilih. Hadir. Ketiga, kita mesti jadi orang yang sentiasa mengamalkan apa yang kita pelajari. Dengar tapi tak amal. Dengar tapi tak buat. Dah tahu rasuah tu salah, tapi buat juga. Dah tahu pecah manah tu salah, buat juga. Jangan. Keberkatan rezeki itu penting. Nabi pernah sebut anak-anak Adam kalau diberi 2 lembah emas, dia akan minta lembah yang ketiga. Tak pernah cukup. So, cari rezeki yang halal itu cukup buat kamu, kata Nabi. Dan Nabi sebut, manusia yang paling kaya adalah manusia yang merasa cukup dengan apa yang dia ada. Itulah manusia paling kaya. Seterusnya, mantapkan pengetahuan kita. Mana yang kita lemah, kita belajar. Belajar, jangan malu belajar. Malu bertanya, sesat jalan. Kemudian, profesional. Jangan campur aduk peribadi dengan tugas. Tugas, buat kerja tutul. Handphone, bukan tak nak layan isteri kita. Cukup, siapkan kerja dulu. Kemudian kalau ada WhatsApp, balaslah satu. Pam, apa hal ni? Abang tengah kerja ni. Cakap macam tu. Boleh tak tolong abang ni. Okey, nanti abang tengokkan. Tunggu abang habis kerja dulu. Zap, settle. Settlekan kerja. Kerja tu yang penting. Profesional. Kemudian iltizam. Sentiasa bersemangat untuk buat benda-benda yang baik. Kemudian apa? Profesional. Iltizam. Organize, susun atur strategi nak berjaya. Ada 3 kerja nak kena buat. Semua nak tengok mana deadline ni. Yang ni dulu. Yang ni siapkan dulu. Yang ni pula boleh siapkan cepat. Jangan tangguh. Sebab tangguh takut esok ada kerja lain lagi. Nak kata profesional. Organize, susun atur strategi. Dan terakhir sekali, letakkan niat yang baik. Niat yang baik, insyaAllah. Ingat yang baik-baik, fikir baik-baik, buat yang baik-baik, mudah-mudahan Tuhan balas yang baik-baik. Hidup nak selamat dunia akhirat. Pertama, sabar. Kedua, syukur. Ketiga, percaya pada hikmah yang saya ceritakan tadi. Keempat, redha dengan apa juga ujian yang mendatang.
Cantik dipandang bulan mengambang terang di awan. Kalau dia hidup namanya orang, takkan lari daripada ujian dan dugaan. Dan yang kelima, ikhlas. Itu yang tadi, keperkasaan iaitu tidak bergantung pada manusia. Ikhlaslah kita. Buat kerja, tak naik pangkat tak apa, kita yakin Tuhan bagi rezeki lain. Kita mungkin tak dapat naik pangkat, tapi kita dapat isteri yang pandai masak. Contoh. Kita mungkin tak dapat naik pangkat, tapi kita dapat anak yang ramai. Rajin betul beranak. Seorang. Assalamualaikum, salam, beranak. Bayang, bagi salam jawab, beranak je. Yang seorang tu tak payah bagi salam, tepuk nyamuk, pak, beranak. Yang faham, tak faham sudah, rezeki. Ada orang mungkin tak dapat naik pangkat, tapi dia dapat rezeki baik dengan mak mentua dia. Ada orang mungkin dia tak dapat ni, tapi dia tak kahwin pun. Dia tak ada rezeki nak kahwin lagi. Tapi dapat peluang untuk jaga mak ayah dia sampai ke akhir hayat. Semua rezeki Tuhan bagi. Ada rezeki masing-masing. Ada orang anak tak ramai, 2 je anak. Tapi cerdik-cerdik, ya Allahu Akbar anak. Ada contoh. Nampak tak? Tu yang saya kata keberkatan rezeki tu ada 7 tanda keberkatan rezeki. Yang pertama adalah sikit rasa cukup, banyak boleh kongsi. Sikit rasa cukup, duit kita, rezeki kita. Banyak boleh sedekah, kongsi dengan orang lain. Orang ni kan kongsi sensitif betul Macam ni lah. Kalau kau marah pun, satu je saya pesan kau perempuan. Nak marah pada pelakunya, bukan pada hukumnya. Ingat. Poligami ini adalah benda yang baik. Tapi manusia tu kadang-kadang gagal melaksanakannya dengan baik. Faham? Dalam Quran Allah Ta'ala sebut, Fankihu ma tabalakum minan nisa. Berkahwinlah dengan perempuan-perempuan yang baik di kalangan kamu. Masna wa sulasa wa ruba'. 2. Allah Ta'ala sebut 2 dulu. Berkahwinlah kamu 2. 3. Atau 4. Masna wa sulasa wa ruba'. Fa'in khiftum alla ta'dilu. Tapi kalau kamu bimbang, kamu takut, kamu tak mampu berlaku adil, fawahidah. Cukuplah seorang. So benda tu dalam Quran lah. Kadang-kadang orang perempuan, ini poligami ni tak boleh, tak sesuai sekarang. Jangan sebut macam tu. Yang tak sesuai manusia tu mungkin tak layak nak buat. Faham tak? Ni saya pesan ni, bukan kata sebab nak suruh galakkan suami ke apa. Tapi kalau kau boleh setuju, hebat lah tu. Kan? Jadi yang pertama tu tadi ingat keberkatan rezeki. Sikit rasa cukup, banyak boleh share, boleh kongsi, boleh sedekah dengan orang. Kedua, rumah tangga bahagia. Itu pun tanda keberkatan rezeki. Balik bahagia. Assalamualaikum sayang. Abang, mana balik? Abang tengok muka abang pun tahu. Mesti abang lapar kan? Sayang, abang tadi memang lapar. Tapi bila tengok muka sayang, hilang lapar abang. Abang macam tu tahu saya tak masak ni. Kau tak masak? Kau tak masak ke? Masak. Gurau aje lah abang ni. Kadang suami balik walaupun teruk tu, dia mesti bawa balik bekal. Sayang, saya baju hai, abang bawa kuih ni, lambang kasih sayang kita. Lambang kasih sayang? Kuih apa pula? Kuih couple. Ada ke kuih couple? Ada. Dia pun tengok. Punya kuih cakui. Kuih cakui kan couple tu, dia dulu couple lah. Bahagia kan? Bahagia. Kan? Suami balik menyanyi. Indah sungguh panorama. Isterinya bagai pulau ni warna anak ulala. Jadi bahagia. Yang ketiga, bila anak-anak berjaya dalam bidang masing-masing. Mungkin anak berjaya dalam bidang akademik, mungkin anak berjaya dalam bidang kemahiran, mungkin anak berjaya dalam kehidupan dia, berjaya dalam keluarga dia. Macam tu kan. Kadang-kadang orang perempuan tengok anak konvo pun, ya Allah bang, anak kita dah konvo bang. Anak kita konvo bang, ya Allah. Macam tak percaya bang. Kau ni agak-agak lah, ni konvo tadika, ni kau agak-agak. Konvo tadika. Jangan main-main orang perempuan tengok anak pakai jubah kamu tadi kan menangis. Tengok anak apa bersemangat. A-E-I-O-U. Betul tak? Tengok anak berjaya. Yang keempat, apabila kita dalam tempat kerja, kawasan kejiranan kita, kita senang dengan orang, orang senang dengan kita. Itu pun tanda keberkatan rezeki. Kelima, bila mudah melaksanakan perintah Allah. Itu pun tanda keberkatan rezeki. Yang keenam, apabila rumah kita sering kali diziarahi, itu pun tanda keberkatan rezeki. Ada je orang datang. Itu tak termasuk yang tin Shopee. Itu tak termasuk. Itu kau yang order. Faham? Tak kira.
Mana datang kau jamu dia makan, yang itu kan, adik-beradik ke keluarga ke kawan, itu maknanya murah rezeki, keberkatan rezeki. Dan yang ketujuh, apabila doa kita sedang dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Jadi ada apa-apa soalan nak tanya? Okey, perempuan? Okey, terima kasih. Nak ambil gambar kan? Okay. Yang lelaki dah apa? Nak ambil gambar juga. Okey, macam mana pun saya ucap terima kasih banyak. Bak kata orang, sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Budak-budak membuat galah nak menjolok buah berangan. Kalau ada silap dan salah, dikata tidak, dicaci jangan. Tenang-tenang, air di laut. Sampan kelok, mudik ke Tanjung. Hati terkenang, mulut menyebut jasa baik. Pihak UMP Holding menjemput hari ini. Rasa nak junjung.